tak pahala pun. Hak tulah lebih kurang. Hak kurang. Syair ni dia ada bahar dia. Qasidah ni dia tak ada bahar. Dia macam kalau kita gat syair, ada bahar dia, ada bentuk dia. Sajak ni bebas. Qasidah ni lebih kepada sajak dia macam bebas. Tak? Kemudian Barzanji tu sebut Barzanji sebab tu letak Alamah Barzanji tak? Sungguh rasa? Suka pula tu. Yang kita panggil Barzanji tu sebab penulis asal dia tu Barzanji. Adapun syair ni biasanya satu syair orang baca dengan semangat. Syair ni orang baca dengan semangat. Tak, macam berpidato ke apa, semangat. Tapi qasidah ni biasa bila dilagukan. Benda tu nama dia qasidah. Tentang main pedal dalam masjid ni. Masalahnya pun dia tak main pedal masalahnya. Kalau main pedal kita tak marah lagi. Tak, dia buat benda-benda lain. Isu qasidah ni tuan-tuan, dan ulama-ulama dulu dia masukkan benda tu di dalam majlis samak. Majlis samak dia panggil mendengar. Imam Ahmad rahmatullahi alaih dia tak kata haram pun orang tanya pasal qasidah. Cuma dia kata ukar rihuh. Aku tak suka benda tu. Dan tidak sepatutnya kita duduk dalam majlis mereka. Sebab apa? Sebab qasidah-qasidah ni biasanya yang terlibat tu bukan para ulama. Jadi bila bukan para ulama, bila mereka reka-reka syair qasidah tu, lafaz-lafaz yang ada dalam tu tidak terjaga. Dia boleh membawa kepada ghulu, syirik dan seumpamanya. Kalau tuan-tuan tengok sebahagian qasidah-qasidah hari ni, seolah-olah Nabi tu nak boleh sifat Tuhan dah pada dia. Kalau tuan-tuan perasan. Tak? Seolah-olah Nabi tu nak ada sifat Tuhan dah pada dia. Manba'ul khairat wal hasanat. Gapo panggil? Manba' ni ke apa? Macam bukan gedung, dia macam payah nak kecik Melayu. Manba'ul khairat wal hasanat, masih tempat keluarnya segala kebaikan, segala kemuliaan. Jadi benda-benda tu dah jadi ghulu. Benda tu yang ulama-ulama kita tak suka. Ghulu pada orang saleh, hatta ghulu pada Nabi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak bagi sahabat-sahabat lebihkan dia berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain pun. Sebab apa? Sebab takut ghulu tu. Sebab tu ketika mana Nabi SAW meninggal, sahabat khilaf nak kebumikan Nabi di mana? Adakah di Baqi' bersama dengan sahabat yang lain? Tak. Last sekali mereka sepakat untuk kebumikan Nabi di dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas tujuan apa? Supaya kubur Nabi tidak dijadikan aidan, iaitu tempat orang pergi ziarah, jadi masyhad, tempat orang selalu ulang alik. Sebab aid, perayaan, berasal daripada perkataan muawadah, iaitu orang dia ulang alik pergi, jadi satu perayaan. Jadi Nabi SAW menutup pintu ghulu pada diri baginda Nabi sendiri. Faham tak? Jadi ghulu tu sebenarnya dia boleh membawa kepada syirik. Hampir ijma' para ulama berlakunya syirik kerana al-mughalah fi hubbis salihin, kerana melampau-lampau dalam mencintai para salihin. Mula-mula kita cinta, tapi lepas tu i'tiqad karamah dan seumpamanya. Betul tak? Tapi kalau dia kata itu hanya nilai sastra. Tak, qasidah tu tak salah. Tapi yang ulama marah bila benda tu dibuat satu majlis samak macam terlalu banyak. Tapi kalau ada gendang dan seumpamanya, itu memang hampir ittifaq para ulama benda bid'ah, dan sebagaimana As-Suyuti rahmatullahi alaih sebut tadi. Sebab tu dalam masalah insyadus syair fil masjid, tak, kita baca syair dalam masjid, sebahagian ulama kata benda tu tak boleh. Tapi dalil yang kuat kata benda tu boleh. Tetapi bukan benda tu menjadi makanan utama. Orang kata overdose tu jadi bid'ah tu. Seolah-olah melarikan manusia daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu masalah dia. Hatta masyaikh-masyaikh salafi sekalipun, tak, dalam majlis-majlis mereka dalam TV seumpamanya, ada je syekh yang macam Syekh Kamil tu kan, dia selalu suara dia sedap, dia selalu juga qasidah. Tetapi benda tu bukan benda yang menjadi kebiasaan. Bukan dalam masjid, bukan dengan alat muzik dan seumpamanya. Dia macam nasyid je.
Dan masalah pula puak-puak ni jadikan benda tu sebagai satu benda yang bersifat syiar dan ta'abbud. Kalau kita dengar nasyid, kita tak berasa benda tu satu ibadat. Betul tak? Tapi hak ni benda macam kita kena buat ni cara kita cinta pada Nabi. Mereka i'tiqad dapat pahala benda tu. Kita tak pernah i'tiqad pun dengan nasyid dapat pahala. Bukan nasyid Melayu ni, nasyid Arab lah. Yang jihad ke, yang macam-macam lah nasyid Arab. Tuan-tuan tengok Abu Ali ke, Abu Muhammad ke. Kalau tuan-tuan selalu ikut nasyid Arab yang tak ada muzik ni, tak, kita tak pernah i'tiqad benda tu sebagai satu ibadat pun. Tak, kita dengar hanya kata untuk release tension. Tak, rasa nak jihad, dengar lagu jihad tak? Hatta Fashiblu, sedap juga lagu dia. Abu Ali, kalau rasa banyak dosa, dengarlah pula Abu Ali juga. Lagu ke apa Saya peminat Abu Ali. Memang suara dia sedap, dia nyanyi sedap. Tapi masalah qasidah ni, anggap benda tu sebagai satu ibadat. Anggap sebagai ibadat dan cara zahirkan cinta pada Nabi. Dan kalau orang tak pergi qasidah tu, seolah-olah orang benci ke Nabi. Seumpama orang tak sambut maulud tu, orang benci ke Nabi. Bila sampai i'tiqad macam tu, dia jadi mubalaghah dah fit ta'abbud. Dan benda tu seolah-olah jadi satu syiar syariat yang mana dia ajak manusia kepada benda tu. Cukuplah tadi takrif bid'ah yang disebut oleh al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah alaih, tariqatan mukhtara'ah fid din tudahi biha syariah mubalaghatan fit ta'abbud. Betul tak? Kalau kita tengok cukup dah syarat tu. Kalau kita tanya puak-puak ni, hak duk buat benda ni, dia rasa benda tu agama. Bahkan melampau lagi, dia kata masa qasidah qasaid tu mari dibuat, Nabi mari pula. Betul tak? Bukan kita tak dengar benda-benda lagu tu. Hak kalau selawat tu kan, marhaban ya jaddal Husain, marhaban ya nurul ain. Aku pun tak tahu. Marhaban ya nurul ain, marhaban ya jaddal Husain. Marhaban, selamat datang. Tak, wahai cahaya mataku, wa marhaban jaddal Husain. Tak, selamat datang datuk kepada Hasan dan juga Husain. Jadi benda tu i'tiqad yang ada dalam majlis-majlis mereka, tuan-tuan. Dan benda tu jadi bid'ah atas iktibar itu. Adapun kalau semata-mata sekali-sekala, tak, macam ada orang suara sedap, kita kata qasidah lah sikit, tak, lembutkan hati, baca sirah Nabi ke, kita boleh terima, tak ada masalah. Tapi bukan itu benda yang utama. So sekarang orang yang bergaduh tentang qasidah ni, dia tak faham di mana tempat perselisihan dia. Bukan kita kata benda tu bid'ah mutlaqan, tapi kalau main dengan alat muzik, berzikir sambil menari macam kat Turki tu kan, lah ni pun bukan sebab zikir sufi dah, dia jadi tiket mahal juga nak masuk tu, 80 lira Turki ke apa, nak tengok Darwish punya tarian Ar-Rumi tu. Maulana Rumi pun tak mikir-mikir lagu tu Tapi benda tu dah jadi sepatutlah orang Tino Bogel, sepatutlah tarian Ar-Rumi kalau di Turki lah ni. Tak ada gapo-gapo, mengarut semua benda tu. Boleh, nampak je lah dah. Qasidah boleh, kena suruh saya qasidah boleh, takut tuan-tuan tak saya dengar. Tak sedap, ya Hanana, lagu mana tak rupanya. Qasidah, ustaz-ustaz kami yang Salafi ada qasidah, tak ada masalah. Cuma benda tu bukan overdose. Tak, memang baik dengan Quran boleh, tapi kita tidak mengharamkan benda tu. Nah, masalahnya setengah daripada kita hari kematian, bukan hari kematian, ulang tahun Syekh, bukan ulang tahun, zikrayat mengingati Syekh Muhammad Abdul Wahab boleh buat. Tapi qasidah Nabi tak boleh. Hak tu hak penipala setengah buat-buat ni kata tu. Kan apa tak ada Saudi? Masa zikrayat bembas ke apa, ada je qasidah-qasidah yang dibuat. Carilah YouTube zikrayat Muhammad Abdul Wahab ke sebagai mujaddid, ada juga qasidah-qasidah yang di ni. Biasanya kalau orang mati, telah mati, dipanggil benda tu sebagai rathak dalam bahasa Arab kan, rathak para ulama, iaitu let's say ulama A mati, ulama B ni kawan dia, anak murid dia, maka dia tulis syair yang dinamakan sebagai rathak, iaitu sebagai satu macam rasa sedih jugalah atas kehilangan dia. Kemudian kita puji sejarah hidup dia, perjuangan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kitab para ulama, dalam mukaddimah, biasa bila kita cerita biografi ulama, dia akan sebut antara rathak, iaitu kata-kata ulama-ulama yang hidup selepas dia yang puji dia. Jadi qasidah gitu lebih kurang Nampak tak? Kita qasidah Nabi rasa bid'ah, tapi kalau zikrayat fulan bin fulan tak apa, sambutan hari kebangsaan tak apa, maulid Nabi bid'ah. Jadi kita kena tahu di mana ulama kata boleh, di mana ulama kata tak boleh. Sebab sebagaimana saya bagi tahu tadi,
masalah bid'ah ni di grey area. Benda tu orang kata ada dalil sebelah ni tapi nampak macam salah. Tak, benda tu tidak dibuat oleh para ulama. Cuma kita kena tentukan mahallun niza', tempat perselisihan tu di mana, kalau boleh sejauh mana, kalau tak boleh sejauh mana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Aktsaruha la yasih. Kebanyakannya tidak sahih. Walaupun sebahagian muhaddisin kata hadis tu hasan, tetapi kebanyakan yang tak sahih. Hatta kalau benda tu sahih pun hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tu pun Nabi tak ajak pun, sahabat buat, Nabi tak tahu pun benda tu. Tahu dah lepas tu pun takkan Nabi nak suruh dia mutah mula, tak boleh juga. Perbahasan tu boleh dilihat dari beberapa sudut dan tak ada faedah pun benda tu untuk dibawa balik pada hari ini, untuk dibangkitkan balik pada hari ini. Sebab kata para ulama, Nabi tak suruh satu. Nabi tak suruh satu. Dan sahabat buat dalam keadaan sahabat Nabi tak tahu. Dan lepas Nabi SAW tahu, Nabi SAW tidak pun menggalakkan dan menyuruh sahabat lain buat gitu juga. Dan yang paling penting sekali, perbahasan tentang cerita-cerita tersebut la yasih di sisi kebanyakan para ulama. Hatta kalau sebahagian ulama yang kata benda tu ada diriwayatkan dan diterima pun, dia duduk dalam kategori hasan li ghairi sahaja. Maksudnya dia tak mari melalui jalan dia tu saja dah cukup kuat dah. Tak, dia mari daripada riwayat orang ni dhaif, kemudian ditampung dan seumpamanya, sehingga benda tu naiklah hasan li ghairihi. Jadi satu, benda tu bukan hujah dan benda itu bukan benda yang utama dalam kehidupan para sahabat, sehingga kan benda itu tidak dikenali daripada jalan-jalan perawi-perawi yang thiqat, tidak dikenali daripada jalan-jalan yang banyak, menunjukkan benda itu bukan satu benda yang penting dalam kehidupan sahabat. Kalau benda tu penting, nescaya para sahabat akan bersungguh untuk riwayatkan benda tu. Dan kita tak dengar pun cerita sahabat Nabi SAW datang, dah ambil darah Nabi masa Nabi luka dalam peperangan Uhud dan seumpamanya. Tak, banyak lagi keadaan-keadaan yang Nabi SAW luka dan seumpamanya. Tak, jadi benda-benda tu, masalahnya dia tak berhenti ke Nabi. Dia nak buat benda tu kepada orang-orang yang soleh pada pandangannya pada hari ni. I'tiqad kesalahan fulan bin fulan. Kalau setakat dia hidup tu dah lah i'tiqad dah. Bila mati, pergi tunggu di kubur dia. Dah, duduk berzikir, berdoa di kubur dia. Semua tu, semua pintu-pintu syirik yang boleh membawa kepada hancurnya amalan yang dibuat pada selama ni. Dan benda tu boleh membawa kepada manusia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan dia tidak sedar. Wah, ni murtabak ni tak hidup jawab lah. Kisah murtabak, dalam maulid tu ada belaka, ada zikir, ada baca Quran. Jadi dalam murtabak ada telur, ada daging, ada ayam, ada bawang. Makan sedap lah dia kata. Dah ahli dia lagu tu pula, nak buat ke mana ke dia?